Okay, now kita pergi kepada example 17. Kita nak cari inverse menggunakan ERO method, tetapi kali ini menggunakan matrix 3 by 3. Okay, so untuk matrix 3 by 3, kita akan guna identity juga 3 by 3. So kalau ikutkan identity 3 by 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, and then kita ada target 0 yang kita perlu ikut urutan. Yang pertama adalah position yang ini. Ini yang kedua. Okay, this one yang ketiga. And then bahagian sini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Okay, kalau tengok bahagian hadapan nota untuk ERO, madam ada buat anak panah yang begini. Start from here ke arah sini jadikan 0. Kemudian yang atas pula sini ke sini. Okay, so ikut urutan kita ada 6 zeros yang perlu kita cuba dapatkan. So, kita start soalan A kita dengan tulis dalam bentuk A palang I. Okay, so A kita adalah matrix 2, 1, 2, negative 1, negative 1, negative 2, 1, negative 1, negative 1. Palang dengan identity kita akan guna 3 by 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, next kita boleh start lah kita punya proses ERO. Okay, kita target 0 position ini dahulu. Okay, so position yang ini refer kepada elemen 1 di sini. Okay, so untuk elemen 1 ini saya nak ubah row 2. Okay, so cepat-cepat tulis I want to change row 2. Bila saya nak ubah row 2, operasi saya pun mesti sebelumnya adalah row 2. Okay, next saya nak ubah 1 ini menjadi 0. So, nak ubah jadi 0, operasi yang terlibat adalah plus. Okay, and then tugas kita adalah untuk fikir macam mana untuk dapatkan 0 pada bahagian sini dengan refer kepada yang ini sahaja. Okay, so sama ada kita nak relate row 2 ini dengan row 1 atau kita nak relate ini dengan row 3. Mana-mana pun boleh. Okay. So, apa yang madam akan buat adalah madam akan relate row 2, position ini untuk dijadikan 0 dengan yang atas ini, row 1. Okay. So, madam akan menggunakan row 1. Ada orang nak guna row 3 pun boleh, tak ada masalah. Madam tunjuk guna row 1. So, bila guna row 1, apa yang madam buat adalah madam letak sini dulu row 1. Okay, now macam mana nak dapatkan 0 bahagian sini? So, apa yang boleh madam buat adalah row 1, 2, madam akan plus dengan row 2 darab negative 2. Okay, supaya madam ada 2 plus negative 2. So that madam boleh dapat 0. Okay, so row 1 plus negative 2 row 2. Madam cuba operasi yang begini. Okay, so kita check. Kalau madam ada row 1, kita ada 2, negative 1, 1 palang, 1, 0, 0. Okay, and then madam akan plus dengan row 2, keseluruhan row 2, madam akan darab dengan negative 2. So, madam akan ada negative 2, 2, 2, 0, negative 2 dan 0. Okay, so kita akan buat kita punya row operation dekat sini. So, kita akan buat operasi tambahan. Jadi, 0, 1, 3, 1, negative 2, 0. Okay, so remember this is my new R2. Okay, ini adalah R2 yang baru. So, madam tulis kat sini. Once kamu dapat R2 yang baru, so cepat-cepatlah tulis R2 yang baru itu. So, kita ada 0, 1, 3, palang, 1, negative 2, 0. Tetapi remember kita masih ada row 1 dengan row 3 yang perlu kita isi. Yang kita ubah hanyalah row 2. So, row 1 dengan row 3 nak ambil di mana? Ambil dari atas ni balik. Row 1, row 3. Salin saja semula. So, kita ada 2, negative 1, 1, 1, 0, 0. Row 3 pula 2, negative 2, negative 1, 0, 0, 1. Okay, so ini matrix yang baru. And saya dah berjaya capai target, jadikan sini 0. Okay, dan dapat 0. Okay, next step adalah jadikan 0 pada position yang ini. So, maksudnya madam akan jadikan 0 position yang ini. So, remember, saya akan ubah yang ini adalah row 3. So, cepat-cepatlah kamu tulis. Saya next operasi, saya akan ubah row 3.
So, bila saya nak ubah row 3, operasi sebelumnya juga mesti row 3. Okay, now saya kena fikir. Row 3 ni, saya nak jadikan 0, saya akan letak plus. Okay, siapa yang saya nak partnerkan? Row 1 ke row 2 untuk dikaitkan dengan row 3? Okay, remember position ini, madam nak jadikan 0. Okay, so apa yang boleh madam buat adalah madam akan relatekan dia dengan row 1. Okay, boleh relate dengan row 1. Kenapa? Sebab kalau madam ada negative 1 times dengan 2 dekat sini, okay, bermaksud keseluruhan nanti row 1 madam darat negatif 1. So, position ini akan jadi negative 2. And then madam tambah dengan row 3 dekat sini. So, madam boleh dapat 0. So, apa yang madam buat adalah negative 1 darab dengan row 1. So, ini untuk operasi yang kedua. Okay, so madam ada negative row 1. Semua row 1 darab negatif 1. So, kita ada negative 2, 1, negative 1, palang, negative 1, 0, 0. Okay. Tambah dengan row 3. So, letak je tambah dan row 3 dekat sini salin saja. Kita ada 2, negative 2, negative 1, 0, 0, 1. Okay, and then kita akan buatlah operasi tambah kita ni. So, kita ada 0, negative 1, negative 2, negative 1, 0 dan 1. Okay, so this is my new R3. Okay, so label sikit. Kita ada R3 yang baru. So, cepat-cepat kita tulis R3 yang baru. So, R3 kita adalah 0, negative 1, negative 2, palang, negative 1, 0, 1. Okay, apa jadi pada row 2 dan row 1? Row 2, row 1 nak isi yang mana? Isi mengikut yang sebelumnya. Okay, so kita ada 2, negative 1, 1, 1, 0, 0. Dan row 2, 0, 1, 3, 1, negative 2, 0. Okay, so ini matriks yang baru. Next, okay, kita dah berjaya dapatkan 0 position sini. Okay, so kita dah ada 2 0. Now, kita nak jadikan 0 position yang ini pula. So, untuk position ini, refer kepada elemen negative 1 ni. Okay, so again, saya nak ubah row 3. Okay, so tulis siap-siap. Saya nak ubah row 3. So, operasi sebelumnya mesti melibatkan row 3 juga. Okay, now saya nak jadikan kosong. So, operasi yang terlibat adalah plus. Okay, macam mana saya nak jadikan 0 pada bahagian sini? Okay, ingat kita dah ada 2 0 kat sini yang kita dah bentukkan. Sepatutnya dia akan remain sebagai kosong-kosong lah di sini. Okay, so madam nak jadikan sini pula 0. So, apa madam buat adalah madam akan relate dengan row 2. Okay, relatekan dia dengan row 2 supaya apa-apa operasi kamu buat di bahagian sini dia akan stay sebagai kosong-kosong. Okay, so madam akan relate dengan row 2. Macam mana nak relate dengan row 2? Apa yang madam akan buat adalah row 2. Okay, kita nak ubah yang ni ya. So, kita akan tengok macam ni. So, row 2, madam ada 1. And then madam plus dengan negative 1. So, ini akan bagi hasil 0. Okay, so terus row 2 plus dengan row 3. Okay, kalau tak yakin, kita akan semak row 2. So, kita salin row 2. Kita ada 0, 1, 3, palang, 1, negative 2, 0. Kita akan tambah dengan row 3. 0, negative 1, negative 2, negative 1, 0, 1. Okay, and then kita akan buat operasi tambah ni. So, bila kamu buat operasi tambah ni, kamu akan dapat 0, 0, 1, 0, negative 2, and 1. Okay, so this is my new R3. Okay, so tolong label. Ini adalah R3 yang baru. Dah dapat R3 yang baru, cepat-cepat kita tulis R3 yang baru. Kita ada 0, 0, 1, palang, 0, negative 2, 1. What happened to row 2 and row 1? Salin pada yang sebelumnya. Okay, so kita ada 2, negative 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, negative 2, 0. Okay, so ini matriks kita yang baru. Okay, continue lagi operasi kita. Okay, now kita dah dapat 3 0.
Okay, so step 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. So, kita dapat 0, 0, 0. Next, kita akan move kepada step number 4. Jadikan 0 di position yang ini. Okay, so 0 right here. Okay, so ini adalah row 1. Saya nak ubah row 1 pula kali ni. So, cepat-cepat tulis. Saya nak ubah row 1. Operasi yang sebelumnya mesti melibatkan row 1 juga. Okey, saya nak jadikan 0 di position yang ini. So, 0 mesti melibatkan operasi tambah. So, macam mana kamu nak jadikan 0 pada position ini? So, secara logiknya kita akan relate dengan row yang sini. Okey, so apa yang perlu kamu buat adalah kita akan relate dengan ini position yang saya nak jadikan 0. So, saya akan relate dengan row 2 sini. So, apa yang boleh kita buat adalah row 2 kita tambah dengan row 1. Sebab madam nampak, kalau row 2 1, okay, kita ada 1 tambah sini negatif 1. So, dia akan hasilkan 0. Okay, so kita try buat kita punya operasi. Row 2, kita salin row 2, kita ada 0, 1, 3 palang 1, negatif 2, 0. Kita tambah dengan row 1 kita ada 2, negatif 1, 1, 1, 0, 0. Okay, so kita akan kira nilai kat sini. Apa yang kita akan dapat adalah operasi tambah ni. 2, 0, 4, 2, negative 2, 0. Okay, so this is my new R1. Okay, saya ubah row 1. So, this is my new R1. So, cepat-cepat kita tulis R1 kita yang baru. Kita ada 2, 0, 4, palang 2, negative 2, 0. Okay, and then what happened to row 2 and 3? Kita akan salin saja daripada atas atau sebelumnya. So, kita ada 0, 1, 3, 1, negative 2, 0, 0, 0, 1, 0, negative 2, 1. Okay, so ini matrix kita yang baru. Okay, next kita proceed lagi. Now, kita dah ada matrix yang baru bahagian sini. Okay, and kalau kita tengok, kita dah berjaya dapatkan 0. Okay, 0 pada position yang ini. Okay, next task adalah kita nak jadikan 0 ke 5 ni. Okay, yang ini. So, nak jadikan 0 yang ini bermaksud saya refer kepada elemen 4 ini untuk jadikan 0. Okay, so saya nak ubah again row 1. Okay, saya perlu ubah row 1. So, cepat-cepatlah kita tulis. Kita nak ubah row 1. And then, operasi sebelumnya pun mesti row 1. Saya nak ubah 4 ini menjadi 0. So, bila nak ubah jadi 0, dia akan melibatkan penggunaan plus. Okey, bila nak ubah 0, dia akan melibatkan penggunaan plus. Okey, sekarang kita kena fikir macam mana kita nak ubah yang 4 ini untuk jadikan dia sebagai 0. Okey, so apa yang madam akan buat adalah madam akan relatekan dia dengan row 3. Okey, kenapa? Sebab row 3 ini 4. Okey, from row 1. Kalau madam ada negative 4 pada row 3, bermaksud row 3 nanti keseluruhan ni madam darab dengan negative 4. Okey, supaya dekat sini jadi negative 4 plus dengan 4, madam akan dapat kosong. Okey, so dekat sini madam target kita ada negative 4 R3 plus R1. Okey, so kita try tengok. Untuk kira, kita ada negative 4 R3, keseluruhan R3 darab dengan negative 4. So, kita ada 0, 0, negative 4, palang 0, 8, and then kita ada negative 4. And then plus dengan row 1 kita salin saja, kita ada 2, 0, 4, 2, negative 2, 0. Okay, and then kita akan buatlah operasi tambah di bahagian sini. So, kita akan dapat hasil 2, 0, 0. And then kita ada 2, 6, negative 4. Okay, so ini adalah my new R1. Okay, so kita akan label ini adalah R1 yang baru. So, cepat-cepat kita akan tulis R1 yang baru kita. Kita ada 2, 0, 0. Palang 2, 6, negative 4. So, row 2 dengan row 3 akan salin saja daripada yang sebelumnya. So, kita ada
Row 2, 0, 1, 3, 1, negative 2, 0. Row 3 ada 0, 0, 1, 0, negative 2, 1. Okey, now kita dah semakin menghampiri untuk dapat 0 ni. Okey, kita tengok sekarang kita pergi kepada 0 yang ni dah selesai. Okey, kita dah berjaya dapatkan 2 di atas ini. Okey, and now kita nak pergi kepada 0 yang terakhir position yang ini. Which means kita nak pergi jadikan 0 untuk position yang ini. So, this is row 2. Okey, so kita akan ubah row 2. Ubah row 2. So, immediately operasi sebelumnya mesti melibatkan row 2. Okey, so sekarang macam mana kita nak ubah row 2 ini? Kita ada 3 di bahagian sini. So, apa yang boleh kita buat adalah kita akan go through dengan R3. Okey, kenapa? Sebab madam nampak dekat sini. Kalau row 3 ini, madam darab dengan negative 3. Okey, so negative 3 plus 3 dekat sini, madam akan dapat kosong. Okey, so negative 3 R3 plus R2. Okey, kita try buat dia punya operasi. Okey, kalau row 3 kita darab dengan negative 3. So, semua row 3 darab dengan negative 3. Kita akan dapat 0, 0, negative 3, palang 0, 6 and negative 3. Okey, and then kita akan plus dengan, kita ikut operasi kita, row 2. So, row 2 yang ini, tambah sahaja. 0, 1, 3, 1, negative 2, 0. Okay, now kita kira apa hasil tambah yang kita akan dapat. So, kita akan ada 0, 1, 0. And then kita ada 1, 4, negative 3. So, yang ini adalah R2 yang baru. Okay, so cepat-cepat kita tulis R2 kita yang baru. So, kita akan ada 0, 1, 0, palang 1, 4, negative 3. Row 1 dengan row 1 dengan row 3 kita akan salin sahaja ikut yang sebelumnya. So, kita ada 2, 0, 0, 2, 6, negative 4. And row 3, 0, 0, 1, 0, negative 2, 1. Okay, so ini matrix saya yang baru. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kita dah berjaya dapatkan, okay, dah berjaya dapatkan di bawah ini 3 kosong, di atas ini 3 kosong. Okey, so apa yang tinggal adalah untuk jadikan diagonal ini sebagai 1, 1, 1. So, 2 yang di sini, di diagonal ini, dah 1 dah. Jadi, kita tak perlu buat apa-apa operasi lagi. Yang perlu kita tukar sekarang adalah yang ini. Now, bila melibatkan operasi di diagonal, madam kata kita hanya perlu darab dengan constant sahaja untuk kita dapatkan jawapan. Okey, bila melibatkan untuk jadikan diagonal 1, madam dah tunjuk contoh tadi. Madam kata kita akan just darab nombor ini dengan constant yang sesuai supaya dia jadi 1. Okey, so contohnya row 1 ini saya nak tukar nombor 2 ni. Saya akan darab dengan half supaya dia jadi 1. Okey, so saya nak ubah yang ni. Ini adalah row 1. So, perubahan yang terlibat adalah pada row 1. Kemudian operasi sebelumnya mesti melibatkan row 1. Disebabkan ini hanya tinggal bahagian diagonal. So, saya hanya perlu darab dengan constant untuk dapatkan nilai 1 itu. Okay, so half row 1. So, sekarang kita hanya akan darab row 1 dengan 1/2. So, kita ada 1, 0, 0, palang 1, 3, negative 2. Okay, so ini adalah R1 saya yang baru. Okay, sebab saya hanya perlu darab dengan half. So, ini hasilnya. Dan kita akan tulislah row 1 kita yang baru ni. Which means kita ada 1, 0, 0. Palang 1, 3, negative 2. Okay. And then row 2 dengan row 3 kita akan salin saja daripada atas ni. Which means kita ada 0, 1, 0. 1, 4, negative 3. 0, 0, 1, 0, negative 2, 1. Okay, so setakat yang kita dah buat proses ERO, finally kita jumpa
identity di bahagian sini. Okey, so kalau kita dah berjaya jumpa identity di kiri ni, bermaksud di kanan adalah jawapan untuk A inverse. Okey, so kita boleh terus conclude. Therefore, A inverse equals to 1, 3, negative 2, 1, 4, negative 3, 0, negative 2, 1. Okey, so ini jawapan untuk A inverse. So, keseluruhan jalan kerja kita adalah sepanjang ini. Okey, di bahagian sini adalah proses ERO yang kita buat. Di bahagian sini adalah proses daripada matrix A untuk kita tukar jadi I palang A inverse. Okey, so boleh cuba slowly buat. Praktis tambahan, boleh cuba buat soalan B menggunakan metod yang sama. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh direct PM Madam.